Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Saya dan juga Sufia kembali bersama dengan anda. Dan kali ini kita nak bawakan perbincangan mengenai integriti. Ini berkaitan dengan pilihan raya umum yang ke-15 lah. Ya, betul. Dan bersama dengan kita di studio saya kenalkan Datuk Nazim Johar selaku Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Assalamualaikum Tok Ki. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersama-sama Tok Ki. Banyak isu yang kita bincangkan daripada isu pengguna, isu scam. Hari ini kita bawakan isu yang cukup menarik sempena dengan pilihan raya umum yang ke-15, integriti menjunjung demokrasi. Saya suka apabila kita bercakap mengenai integriti ini, dia merupakan satu perkara yang cukup dekat. Kalau di Malaysia ini, kalau kita tengok pemimpin yang berintegriti. Tetapi dalam masa yang sama juga kita melihat indeks persepsi rasuah yang menunjukkan bagaimanakah imej integriti di kalangan pemimpin politik kita yang akhirnya memberi kesan kepada pelaburan asing dan juga ekonomi. Betul. Itu adalah perkara-perkara yang sangat rapat di kalangan masyarakat. Pun begitu, dalam pemilihan pemimpin juga, kempen-kempen yang dijalankan, isu-isu integriti ini merupakan isu yang sering diangkat dan sering dikorek. Betul. Apa pandangan Tok Ki melalui apabila kita melihat kempen yang mengorek isu integriti di kalangan pemimpin ini? Agak-agaknya, integriti bahasa Melayu apa dia? Integriti, Alamak. Nilai-nilai baik. Yang ikut kita lihat. Ya, ikut kita lihat Satuan, apa? Kan? Integriti ni dia berkaitan dengan amanah. Amanah ni sebenarnya kebelakangan ini, sebenarnya kita kebelakangan terima macam-macam. Ada wan lah, itulah, komplain lah, benda orang ni tak bagus lah, tak macam-macam lah. Lepas tu bila nak masuk election ni, lagi panggilan lah dengan email lah, segala benda. Orang bertanya, macam mana ni, kita nak pilih siapa ni, kita pun tak tahu ni, orang ni macam ni. Jadi dia macam satu, jadi semacam punya keadaan yang kita pun jadi, alamak, kita pun risau pasal kita tengok macam-macam ada kat luar kan. Jadi kita mungkin kita terlepas pandang. Mungkin kita juga, kita rakyat dan netizen pun terlepas pandang juga. Pasal bila kita nak memilih pemimpin katakan, kita nak berintegriti. Tapi kadang-kadang pendidikan, indoctrination itu tidak berjalan kerana kita di rumah kita tidak amalkan. Dia bermula daripada sini. Di rumah jarang kita amalkan. Okey, dia amanah apa? Anak tolong buat ni, lupa. Ini tolong ini, lupa. Ini tak buat. Itu macam tak ada memegang amanah juga. Jadi sebenarnya kita yang di rumah itulah juga yang jadi pemimpin. Betul. Itu kena tengok betul-betul. Pasal kita tengok 30 tahun dulu dia bukan seorang pemimpin. Yang contohnya makan kat rumah, makan pembazir. Makan bazir. Ini tak habis, tambah-tambah bulan puasa, bulan raya. Betul tak? Betul. Lepas tu bila dia keluar bekerja, yang dulu 30 tahun dulu, sekarang dia dah jadi pemimpin. Dia jadi pemimpin yang dilatih ambil mudah. Tak apalah. Jadi kan daripada rumah tu penting. Memang dia daripada rumah. Jadi ini yang kita harap kita dapat lihat kembali. Pasal yang nak menanggung, yang menengok keadaan yang teruk hari ini adalah kita. Kita yang menanggung, betul tak? Pasal bila ada rasuah, kita lah tanggung. Barang mahal, barang rosak, barang tak selamat. Jadi kita yang membuat perkara ini terjadi sebenar-benarnya. Sebab itu didikan perlu daripada rumah, daripada meja makan, supaya jangan membazir, supaya jangan ambil mudah. Ini memang dia tak boleh lari. Jadi kalau kita nak train umur macam tak okey, nak train benda lagi. Dan nak mati. Tak boleh. Dia nak train tu daripada budak-budak. Ikut masa, daripada muda. Dan ni anak-anak you dah boleh train daripada awal. Jadi 30 tahun esok, dia dah keluar. Dia akan menjadi orang yang prihatin. Orang yang jujur. Ini penting sangat. Okey, maksudnya dekat sini untuk kita memilih satu ataupun seseorang individu sebagai pengundi, ciri-ciri yang perlu kita tahu. Ini background mereka lah. Antara lain yang perlu kita tahu lagi apa antaranya? Yalah, dia punya background. Dia punya mungkin family. Mungkin yang nak jadi calon tu dia kena cerita background dia sikit. Supaya pasal rakyat tak tahu nak pilih sekarang ni. Rupanya elok tapi baru, contohnya baru kan. Mana nak tahu. Jadi dia pun kena ada, selain berparti, dia kena ada dia punya dia punya target dia apa. Jangan kira yang parti saja. Maknanya secara individu apa dia nak buat. Pasal kadang-kadang dia yang ini dia buat je lah. Tapi dia buat ikut dia je lah.
Jadi benda-benda seperti ini perlu kita amat berhati-hati supaya kita tidak akhirnya menghadapi masalah yang kita lihat sekarang inilah macam-macam kan. Jadi benda tu sikit tapi dia berkait lama-lama dia jadi banyak lah. Jadi ini yang perlu kita tengok daripada pemimpin. Pasal kita lah contoh mungkin kalau kita tanya di PPIM nak pilih parti mana? Pasal orang tanya kita nak tanya apa. Jadi kita lihat karakter. Karakter. Kalau macam ni bertanding, boleh. Ni kita. Boleh ni. InsyaAllah. Nak jadi calon jugalah. Mungkin kena jadi calon. Jadi ini yang kita kena faham dan pengundi kita kena faham. Kalau contohnya kita pun lihat banyak kan yang pemimpin bila jadi dari mula-mula okey, bila jadi menteri sekarang dia sombong, nak jumpa pun tak ada, turun kau. Jadi benda-benda seperti ini pengundi hari ini pengundi berkuasa. Betul. Dan kita hendak sekarang ini mereka yang dalam politik kena menghormati netizen dan NGO. Dia kena tahu. Bukan kita ni tunggu nak tunggu berjam-jam masa dulu. Datang ke rumah. Bukan, saya tidak nak komplain. Tapi saya bercerita keadaan sebenar. Pasal kita pun dah tua kan. Betul. Kita dah tengok macam-macam. Jadi kita hendak mereka ini jangan ada sombong. Jangan ada ciri-ciri yang negatif. Yang contohnya mungkin liberal pun satu benda yang cukup bahaya. Dan juga mungkin antara agenda-agenda yang merosakkan kita. Jadi kita kena bijaklah juga kalau kita mengundi itu. Orang kata ambil duit kan. Ini sensitif ni. Ini sensitif pasal ada yang banyak duit dia bagi duit. Jadi Tok Ki tak adalah nak suruh. Tapi lah katakan kalau orang bagi duit kan. Ada Tok Ki dengar sampai 500 satu ni pun ada. Ini banyak. Jadi kita kena berhati-hati. Tapi kalau terpaksa ambil duit, ambillah duit tak undi. Okeylah, balik kampung kosnya tinggi Tok Ki. Ya. Keluar saja tarikh pilihan raya. Betul. Dapat mesej. Balik kampung ke tak mengundi. Nak letakkan nama sebagai pengundi luar. Okey, adalah ganjarannya. Tapi apa yang berlaku? Ganjarannya apa? Transport saja ke apa? Tak tahulah saya kan. Okey, apa yang berlaku pada hari ini balik mengundi dapat ganjaran. Ataupun buat apa saja dapat ganjaran, itu adalah merupakan satu tafsiran tentang didikan yang Tok Ki cakap awal tadi. Betul. Mungkin pada awal-awal masa kecil kita dahulu kita diajar oleh ibu bapa, okey mat buat ni nanti ayah bagi 50 sen. RM1 dulu banyaklah kan. Tapi apabila sudah terbiasa, benda itu sudah menjadi darah daging, kita akan rasa menjadi biasa. Walaupun perkara itu merupakan satu perkara yang bukan berintegriti. Betul. Jadi macam mana untuk kita tukar balik sistem kita didikan awal kita, untuk kita mengangkat integriti pada masa kita umur kita sekarang ni Tok Ki? Ya, kena awal lagi. Kita kena betul-betul sebenarnya sebagai pengundi, sebagai rakyat Malaysia lah ni. Pasal kita tengok satu masa negara okey alhamdulillah apa benda, tapi sekarang ni dah macam-macam. Investor dah lari ke Indonesia, esok dengan Tok Ki pula kena kerja kat Indonesia. Jadi kita kena didik, kita kena ada garis panduan macam mana nak berhadapan dengan keadaan hari ini. Macam apa yang kita nak ajar anak kita. Kalau Jepun, untuk maklumat you, kita membazir dahsyat. Bulan puasa luar biasa, bulan raya lagi luar biasa. Bazir ni buang ni, kalau ingat tak zaman dulu, saya tak tahu sama ada perasan tak ni, jangan sebiji nasi pun tinggal. Betul. Pernah dengar kan? Betul. Pasal kita tak nak nasi menangis. Betul. Nanti nasi tu cari. Tapi sebenarnya kita tahu tak di Jepun dia amalkan itu. Jadi kita dulu tu pelik juga ni, rupanya itu amalan dia. Di Germany pun cukup. Jadi didikan tu perlu datang di sana supaya esok bila dia dah bekerja, dia cermat. Dalam kehidupan dia pun dia cermat, tidak buang, tidak bazir, tidak cemerokap kata orang. Hasil juga. Itu hasil dia. Jadi kita kena didik masyarakat ikut macam mana kita nak buat acuan kepada anak-anak kita. Pasal anak orang tak boleh nak mengajar lah. Tapi anak kita apa kita nak dia kata contoh bersih, amanah, disiplin. Itu semua kena didik dan tak boleh datang sendiri. Jadi kita sendiri kena tulis apa kualiti-kualiti yang kita nak. Yang kita cuba praktikkan dalam kehidupan kita. Contohnya bawa kereta kan. Dia tengok orang bawa kereta lajunya macam pelesit. Betul. Kenapa? Kejar siapa? Kerana tak kejar apa pun traffic light merah dia laju juga. Betul. Jadi benda ini perlu diajar pasal bila dia besar, contohnya dia bawa orang.
dia bawa tak cermat, rezeki dia pun jadi kurang. Dan masalah bertambah banyak. Jadi kita haraplah ya, yang kita nak buat ni kita perlu buat. Tak ada election pun kita perlu buat. Ya, tapi hari ini kita nak mencari pemimpin. Jadi kita nak cari pemimpin yang mampu. Yang mampu membantu. Ya. Bukannya nak menyusahkan orang. Betul. Ada pemimpin memang nak menyusahkan orang. Tak ada. Contohnya ada undang-undang nak menyusahkan orang. Betul tak? Patut ke kita nak ke susah hidup kita? Tak cukup susah ke lagi? Betul. Jadi perkara-perkara seperti ini kita kena serius. Arah mana kita nak pergi? Kalau pemimpin yang cukup kuat, pengaruh, rasuah ke apa benda, nak jadi apa kat kita? Betul. Jadi ini satu benda yang kita kena share. Ya. Ini Tok Ki, sekarang ni kalau kita tengok dalam bidang ataupun dalam politik sendirilah, kalau kita tengok antara sikap-sikap yang ditonjolkan, merendah-rendahkan parti antara satu sama lain, dan ini yang tidak seharusnya kita tunjukkan kepada golongan muda, di mana mereka terutama yang anak-anak akan kita, mentadbir negara selepas ini. betul, Jadi ini antara seperti yang Tok Ki kongsikan, sikap yang kalau boleh kita nak elakkan, sepatutnya tunjukkan lebih kematangan dalam politik tu. Kita kena portraykan apa yang kita harapkan. Betul. Contohnya Jepun, anak-anak Jepun bila dia belajar, dia belajar akhlak dulu. Rasulullah dia hantar untuk membina akhlak ummah. Jadi akhlak tu, bila akhlak tu baik, yang lain dia jadi bagus. Seiring kan? Dia sebenarnya ini dalam minda. Dia dalam minda dan dalam amalan kita. Kalau kita buat baik, kita ajar orang, anak-anak kita buat baik, anak-anak tengok. Jadi dia pun amal. Dia pun amal, tak buang sampah. Mereka kata benda tu sikit. Betul. Tapi cuba bayangkan macam ni lah. Misalnya esok you nak lama esok nak menerima menantu kan? Okey. Ini pun sama juga. Ya, betul. Atau dia nak tambah lagi. Kalau berani. Terima 20 tahun lagi. Okey. Jadi dia macam ni ya. Kita contohnya orang tu kaya. Ini ada nak meminang anak you. Okey. Orang tu kaya, pandai, keluarga berpengaruh. Tapi akhlak tak ada. Alamak. Tak perlu, yang lain semua tak payah dah. Betul. Betul tak? Betul. Jadi Jepun ni dia mengajar anak-anak dia daripada sekolah lagi, mula-mula ajar akhlak dulu. Ajar amalan, mencuci tandas, kita tidak. Betul. Jadi ini yang kita perlu ubah. Dan kita buat dengan, kita tak payah nak cakap lain, bukan senang. Kita mula dengan keluarga kita. Contohnya cermin kan. Tok ingat dulu tak ajar anak-anak sekarang ni dia dah pun beranak apa benda kan. Kalau masuk kereta kau jangan pegang cermin. Kan kadang kita dah cuci dia pergi. Di rumah pun macam tu juga. Betul. Kalau anak orang tumpang kereta kita pun pegang cermin pun kita jadi lah kali malas aku nak bawa contohnya. Pasal kita dah pergi cuci kan tadi. Ini ni Tok Ki teringatlah. Kalau kau pegang budak 2 tahun je, kau buat kotor cermin, ni kain kau cuci. Jadi dia memanglah kemut-kemut nak buat, tapi kita nak didik. This is proses pendidikan. Tanggungjawab dia. Iya, kena ajar. Ini yang kita nak ataupun patut kita buat 20-30 tahun dulu untuk pemimpin-pemimpin kita hari ini. Kadang-kadang pemimpin dah lah sombong, tak kisah ke orang, tak prihatin, pentingkan diri. Ini tak mau. Kita tidak mau memilih mereka yang tidak dapat membantu. Ya, kita harap yang dicalonkan pun, parti-parti pun calonkan yang baik-baik lah. Jangan calon because pengaruh ke je benda. Pasal macam tadilah, kalau kita dapat nak menantu orang tengok perangai, tak tahu hormat kat orang, nak ke? Yalah. Sombong, lalu depan orang suka hati. Ini ada sama sekarang berlaku. Jadi ini kita kena, contohnya telefon. Ni siapa-siapa ramai kat luar sana macam Tok Kim nampak kan, telefon. Dia bagi anak dia main, anak mungkin 2 tahun setengah. Dia nak telefon, anak dia dah mengamuk. Pasal kita tidak ajar. Jadi ini kena ajar. Dan saya rasa mungkin parti pun kena ajar. Dia macam ni. Cuba bayangkan, awak dah nak masuk sini, berapa tahun belajar? Banyak tahun kan? Betul. Habis ahli politik, dia jadi ahli politik, dia tak ada pergi khusus akhlak ke, tak ada dah. Patutnya kena ada sedia khusus-khusus ini, khusus akhlak, pengurusan yang asas lah. Jadi kita nak mencari manusia. Kita nak mencari manusia yang baik, yang dapat berbuat sesuatu. Dan sebenarnya kita pun cuba. Kita di PPIM ni ialah kita NGO kecil. Tapi kita nak cuba buat yang terbaik. Kita tak nak orang kita pergi dengan alung lah, pinjam duit macam mana. Kadang-kadang duit banyak pun pinjam alung. Iya, gaji 10,000 pun pinjam alung. Allah.
kadang-kadang lagi banyak lagi tak cukup. Betul lah tu. Alamak. Tapi maksud saya kita nak kena didik, dan kita juga kita cuba sediakan platform. Tengok siapa yang boleh jamin ataupun memberi janji, aku janji kepada kita dia nak jadi wakil rakyat yang baik, ataupun daripada bukti apa yang dia telah buat, ataupun apa yang dia janjikan dan apa yang dia nak laporkan. Pasal kita rasa dah zaman dulu lain. Betul. Zaman sekarang lain. Kita cuba sediakan platform untuk netizen boleh buat sesuatu, untuk NGO boleh buat sesuatu, supaya sekarang ni NGO dan netizen pula memantau wakil-wakil rakyat ni supaya dia tidak buat suka-suka hati. Ini bila dah kuasa ada, pangkat ada, duit ada, dia tak kisah apa benda dah. Jadi ini yang kita harap kita dapat bawa perubahan. Maknanya kita akan sediakan platform di mana mereka yang kita pun tak tahu, bukan kita tahu semua, tapi okey, apa yang janji you? Ini dipantau oleh rakyat ni. Betul. Jadi kita sediakan satu platform ini, insya-Allah maknanya rakyat tengok dan rakyat pun boleh komen, rakyat pun boleh kata orang pantau. Ya. Supaya tidak ada pembaziran. Kadang-kadang pembaziran ni luar biasa. Ialah pasal daripada keluarga yang tidak dididik dengan sebaik mungkin. Okay, bercakap mengenai calon, kita dah dengar beberapa berita calon-calon lama menarik diri untuk beri laluan kepada calon muda. Ya, ya. Hari ini juga kita akan mendengar pengumuman daripada Parti Komponen Barisan Nasional untuk mengumumkan calon masing-masing. Itu yang kita tunggu-tunggu. Jadi adakah dengan memberi laluan kepada calon-calon muda ini, dia akan memberi satu konotasi bahawa kepada kami pengundi muda untuk memilih calon-calon ini kerana kesegaran mereka untuk menutup isu-isu integriti yang sudah pun dilakukan oleh pemimpin-pemimpin lama ini. Kita ni serba kadang-kadang yang muda ni dia tak ada pengalaman. Dan kita tak tahu apa-apa. Kita pun tak tahu pun. Jadi ini yang kita nak dipantau. Biar rakyat memantau. Kau buat tak betul, kita orang viral kan. Baik buat kerja. Kita buat kerja. Kena buat kerja baik lah. Itu yang kita nak. Kalau tidak, negara macam mana negara kita nak berubah. Nak jadi maju. Nak jadi... Sekarang ini kita menghadapi terlalu banyak masalah. Contoh di luar sana. Masalah daripada ekonomi lah. Yang bunuh diri lah. Nak datang bunuh diri. Berapa orang datang kat PPRM? Ini bukan cerita main-main. Yang terjun kat PPRM yang Tasik tu pun ada yang terjun. Jadi cerai-berai. Bergaduh, tinggalkan keluarga. Jadi benda-benda seperti ini, benda yang betul-betul mencabar kita. Jadi kita kena mempunyai pemimpin yang mampu. Bukan pemimpin yang kalau kaya ni kita takut, bukan apa. Kau tak kaya pun takut juga. Kadang-kadang kau tak kaya, dia pergi cari kekayaan je. Ataupun kalau kaya, dia lupa pula. Jadi kita mencari yang ada akhlaknya, yang baik integritinya, yang cakap janji, tunaikan. Bukan cakap dia tak ada benda. Yang tidak fitnah macam kita cerita tadi kan. Dia campur-campur ni. Pasal Islam tu dia cukup hebat kan. Kita tak tengok pun patutnya kita tak kata. Kita boleh kata orang jahat lah apa benda-benda, tapi kita pun dengar cakap orang juga. Dan kalau ikut Islam, dia kena tengok ada cukup saksi. Kita nak sampai pun macam tu. Jadi perkara ini saya rasa kita carilah pemimpin-pemimpin yang menunjukkan kesungguhan dan ada integriti yang kita harapkan. Kalau kita nak negara kita mampu bergerak membuat sesuatu. Jadi contohnya macam inilah. Ada pengundi datang. Ada katakan satu kawasan ada 5 pengundi. Mungkin dia boleh datang ke PPRM. Okey, contohnya nak kita sokong. Kita tak ada masalah sokong pasal kita bukan anti politik, tapi kita nak sokong yang mana yang baik. Kalau yang tak baik tu tak ada benda lah, kita takkan sokong. Tapi yalah, kalau sokong yang baik pun kita takut juga. Ini yalah, kita doa lah ada yang baik dulu, bila dah dapat pangkat tak kenal orang pun banyak. Itu yang kita takut tu. Okay. Yalah, daripada segi kehidupan lah. Banyak yang perlu kita ambil kira lah sebagainya. Perlu sangat, kan? Perlu. Supaya benda ni dia akan memberi kesan bukan kepada kita saja, tapi pada masa akan datang. Yalah, pasal kita punya ni sebenarnya kita melihat ramai macam-macam orang. Jadi kita lebih kepada menyokong
karakter itu. Menyokong akhlak itu. Bukannya kita tak pasal parti. Kita hormat. Betul. Parti-parti ni kita hormat. Betul. Tapi kadang-kadang dia pun tak mampu nak jaga juga. Jadi mari kita bersama. Maknanya kita hari ini ajak netizen dengan NGO, mari kita bersama, kita buat sesuatu. Jangan siapa-siapa nak memperkecilkan kita ataupun nak menipu kita. Cukup-cukup. Kita tak mahu lagi dah. Kita dah cukup-cukup. Dah tanggung macam-macam punya keadaan kan. Ni tak pasal-pasal, contohnya banjir lah, balak lah, segala benda ni. Ini kita bukan jadi pelik juga. Macam mana boleh jadi macam ni? Tanah yang tak boleh diteroka, semua jadi satu bahan yang cukup merisaukan kita hari ini. Satu fakta yang saya kira pahit untuk kita baca ni, tetapi kita kena telan juga mengikut indeks integriti antarabangsa Malaysia itu sekarang berada di nombor 45 bersama dengan Namibia, diikuti oleh Botswana nombor 47 dan El Salvador di nombor 48, dan mengikut Transparency International Malaysia, pancian mereka menunjukkan bahawa parti politik adalah institusi yang paling korup di antara institusi-institusi di Malaysia. Macam mana komen Tok Ki dalam kita berhadapan dengan PRU ke-15 ini adalah situasi yang perlu kita telan sekarang. Dia macam cerita tadilah. Kalau saya ada duit, anggapan dan mungkin amalan juga setengah-setengah, kita boleh beli. Ada Tok Ki sekolah Cina. Kadang-kadang Cina pun dia mengapu je, dia cakap. Tapi kadang-kadang boleh dengar juga. Tapi look, Tok Ki pun Cina-Cina sikit. Itu pun sama je. Dia macam ni. Ada kat Tok Ki sekolah Cina kan, kawan-kawan, apa kata dia? Orang Melayu ni, ini kita dengar, kita nak marah ni. Tapi kadang-kadang betul nak buat macam mana. Jadi kita kena betul. Dia kata, jawapannya, ya. Persoalannya, berapa? Dia nak sesuatu. Dalam tu. Dia kata semua ya. Tapi cuma tengok cukup tak cukup. Jadi benda ini kita dah jadi kadang-kadang terbiasa. Jadi kita kena balik-balik. Macam orang ni bila nak tukar. Pasal dia akan makan generasi. Jadi kadang-kadang undang-undang saja pun tak cukup juga. Jadi kita nak mencari mereka yang dapat membela kita bukan pasal duit. Ini bahaya. Contohnya, keselamatan negara. Kalaulah yang menjaga keselamatan, contohnya kartel cerita daging tu kan, macam mana boleh lepas? Kat mana boleh lepas? Kat mana kebocoran dia? Ada yang kata dekat free trade zone, ada yang kata dekat security. Jadi apa pun sebenarnya Tok Ki kan, lepas raya haji pun ni dah macam nak makan daging, tidak kena makan daging korban je. Pasal takut. Entah ya, entah tidak. Jadi cukup bahaya kepada kita lah. Jadi kita kena betul-betul mencari. Kalau kita tak cari, kita pun bersalah juga. Betul. Pasal dia dalam satu masyarakat kan. Contohnya saya tengok ada dululah saudara-saudara kan, anak dia balik mengaji, bawa rambutan pergi ikat. Dia pun elok tumpah makan, dia tak tanya pun, kau ambil rambutan ni kat mana? Rupanya dia balik tu dia mencuri kat pokok. Itu takut tu. Jadi benda ni kita tak mahu. Kita tak mahu sesuatu keputusan dibuat setelah ada unsur-unsur rasuah. Bila ada unsur rasuah aja tak ada apa lah. Nothing will happen. Ini cukup bahaya ya. Pasal kita pertimbangan dah tak ada. Kualiti, no. Kebaikan, no. Jimat, no. Pasal duit. Jadi mungkin kalau kita tengok nak buat lab apa ni dulu-dulu lah zaman dia orang berkecil. Ingat ada buat lab, science lab. Saya dengar itu dia punya science lab, dia kontrak lebih kurang 70,000, tak ingat saya tak. Tapi yang turun ke kontraktor 15,000 je pasal dah bertapis. Banyak tapisannya. Banyak tapisan. Jadi benda ini cukup kita kena sama-sama salah kita sebenarnya. Betul. Jadi ingat betul-betul ini bukan cerita main-main lagi dah, dan macam mana kita nak tak mau di tingkat 47 ke apa benda, kalau transparansi lagilah. Itu juga cukup memalukan kita. Terutama ini terang pasal kita negara Islam. Betul. Kalau negara lain tu satu hal juga, mana dia kehebatan Islam, maknanya kita gagal lah. Kita gagal mengikuti. Tapi nak buat macam mana? Jadi kita kena betul-betul pergi all out untuk buat sesuatu, bawa perubahan. Perubahan kali inilah. Kalau kita gagal, kita nak idea apa? Jadi kita bersama. Jadi kita nak netizen dan NGO bersama. Kita akan kumpul ni. InsyaAllah kita akan kumpul untuk, insyaAllah dalam 2-3 hari ada PC untuk kita memantau.
Dan kita akan wujudkan insya-Allah parlimen pengguna. Maknanya di kawasan semua kita lantik wakil, jadi dia boleh ikut. Dia boleh ikut apa perkembangan terkini. Jadi mata dan telinga lah. Jadi intelligence lah lepas ni. Tak kena buat sesuatu. At least kita dah buat. Tak berjaya, itu soalan. Betul. Yang penting buat. Ada usaha. Ya. Itu dia sedikit buah fikir mengenai integriti menjunjung demokrasi daripada Tok Ki. Terima kasih banyak-banyak. Pasal kalau tak ada integriti, demokrasi pun tak ianya, tipu je. Betul. Ya betul. Yalah, mana nak ada dah dapat sana dapat sini. Ya, Datuk. Dan orang ada duit menguasai, bahaya sangat. Betul, itu bahaya. Okey, terima kasih kepada Datuk Nazim Johan, iaitu Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Tok Ki. Terima kasih kerana Itu senang bagi tu. Pasal Tok Ki kadang cakap tu panas sikit, jadi kalau tu tak marah. Okey, tak apa Tok Ki. Kita sejuk-sejuk saja. Integriti menjunjung demokrasi. Baiklah Tok Ki, kita nak ke Met Malaysia.